Siapa ada jerawat? Korang kan? Nak tahu tak jerawat tu boleh jadi jeragat kalau kita tak rawat jerawat tu awal-awal. So macam mana jerawat ni berlaku? Mesti pernah kan korang pernah breakout, especially bila kita tukar produk. Ni kita akan belajar lah kenapa jerawat boleh berlaku. Kita akan kaji punca-punca berlakunya jerawat. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Dr. Farihin dalam tips penjagaan kulit. Jerawat ni sebenarnya kita ada banyak punca lah. Kenapa jerawat tu boleh tumbuh dekat muka-muka kita ni? Okey, punca yang pertama selalulah paling common disebabkan keturunan. Macam mana kita nak detect orang tu ada jerawat disebabkan keturunan? Okey, kita boleh tengok dia punya ibu dan ayah. Selalunya bila dia orang remaja, dia orang pun ada jerawat. Okey, ibu dan ayah dia akan ada jerawat bila di waktu remaja ataupun bila dia orang capai umur balik. Okey, bila dia orang ada jerawat, keturunan dia pun memang akan ada jerawat. Boleh ke kita rawat jerawat keturunan ni? Dia agak susah kalau kita nak rawat sebab selalunya jerawat keturunan ni dia akan berlaku dalam masa jangka yang panjang. Tapi ia tidak mustahil untuk kita rawat dengan usaha dan konsisten yang betul, guna produk yang betul dan juga rawatan yang memang spesifik khas untuk rawat jerawat. Banyak sebenarnya rawatan yang boleh rawat jerawat ni. Produk pun banyak kat luarnya. Cumanya, adakah semua boleh merawat jerawat korang tu? Sebelum korang pilih produk-produk yang untuk rawat jerawat, korang perlu tahu sedikit bahan-bahan yang boleh merawat kita punya jerawat. Salah satunya salicylic acid, alpha hydroxy acid. Semua tu bahan aktif yang memang khas untuk rawat jerawat. Okey, kalau korang nak guna rawatan dalam segi produk, contoh apa itu rawatan? Kita ada serum. Pernah dengar serum kan? Korang mesti pernah pakai serum-serum yang dekat luar sana. Okey, kalau untuk rawat jerawat, korang mesti pilih serum yang ada salicylic acid yang mempunyai kepekatan yang tinggi. Kenapa kita pilih yang tinggi? Sebab kita punya jerawat tak boleh tumbuh lama-lama tau. Kita kena terus kecutkan. Kenapa nak terus kecutkan? Okey, kita kena kecutkan jerawat tu sebabnya tak nak jadi komplikasi di masa hadapan. Contoh dia, kita akan ada parut lekuk, kita akan ada dark spot punca daripada jerawat tu. Bila dark spot tu terlalu lama dekat kita punya muka, inilah akan jadi timbul masalah jeragat. Kita panggil post inflammatory hyperpigmentation, kesan daripada parut jerawat yang kita tak rawat pun. Yang kedua, punca berlakunya jerawat adalah hormon. Hormon apa? Hormon ni kita ada banyak lah. Hormon testosteron, hormon estrogen. Tapi yang common adalah hormon testosteron, di mana kita panggil hormon lelaki. Okey, adakah semua orang ni ada hormon lelaki ataupun lelaki saja yang ada hormon ni? Dia sebenarnya tak ikut jantina. Perempuan lelaki memang akan ada hormon testosteron. Cuma dia jadi tak normal bila hormon ni dia mempunyai level yang tinggi dalam badan. Bila kita ada hormon testosteron yang tinggi, inilah kesannya berlakunya tumbuh jerawat dekat muka ataupun badan. And orang tu akan ada ciri-ciri hormon terlebih lah. Apa dia? Contohnya dia akan ada kumis ataupun berbulu. Kita boleh tengok dekat lengan, dia ada bulu yang lebih lah. And then dia mudah emosi. Kita panggil emosi dia susah nak dikawal disebabkan hormon yang lebih tu. Yang ketiga, punca berlakunya jerawat adalah disebabkan pemakanan itu sendiri. Benda yang kita makan memang akan keluar dekat kita punya skin. Contoh, makanan yang berminyak, fast food, ataupun kita makan bahan yang boleh buat kita allergic seperti ke kacang, seafood. Benda ni semua akan trigger kita punya kulit untuk terhasilnya jerawat. So kalau korang ada allergic dengan kacang especially ataupun seafood, kena elakkanlah. Bila kita jadi allergic, dia ada kebarangkalian untuk berlakunya jerawat juga. Yang keempat, kita ada punca lifestyle. Korang mesti pernah stres gila-gila. Macam mana? Stres nak exam, stres nak cari duit, stres nak handle family. Bila kita stres, hormon kita ni akan terjejas juga. Kita panggil hormon cortisol, hormon stres. Benda ni akan berlaku bila seseorang tu stres, hormon tu akan tinggi tau. Bila tinggi, kita akan mudah craving benda yang pelik-pelik, craving benda manis, craving benda pedas. So di sini kita akan tend to panggil binge eating. Bila seseorang tu binge eating, dia akan naik berat. Yang last sekali kita ada punca suplemen. Ni paling famous lah di kalangan remaja. Dia suka ambil suplemen collagen, which is untuk memutihkan dia punya kulit lah. Tapi bila kita ambil suplemen collagen ataupun suplemen yang ada oil base, argan oil, fish oil, benda ni individually lah. Tak semua
orang akan naik jerawat, tapi certain orang bila dia makan suplemen dan minyak ni memang akan naik jerawat. Sebab yelah, kita makan minyak, dia akan keluarkan minyak. So minyak berlebihan di muka ni punca jadinya jerawat. Faham dah kenapa kita adanya jerawat kan? So takkan tak nak rawat lagi. Macam mana nak rawat dah? Kalau korang jerawat aktif sekarang, lebih baik korang rawat sekarang. Sebab nanti ada jeragat, lepas tu akan ada parut lekuk. Kita tak nak lah jadi macam ni. Sebab bila korang ada komplikasi yang macam tu, dia akan lagi higher cost untuk rawat. Buat laser untuk hilangkan parut lekuk dan juga jeragat. Better treat daripada awal. Macam mana nak treat jerawat tu? Korang perlu guna produk yang betul, which is memang khas spesifik untuk rawat korang punya jerawat. Second, so kalau korang dah tak ada jerawat aktif tapi korang hanya ada parut jerawat, korang boleh datang ke Hanan Medispa.